Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, UMNO akan dipersalahkan jika Ismail gagal tangani COVID-19, kata Kirtoyo. Berita sepenuhnya, baru semalam Ismail Sabri Yaakob mengangkat sumpah selaku Perdana Menteri Malaysia yang ke-9, namun nampaknya waktu sudah pun begitu memusuhinya. Menurut bekas Menteri Besar Selangor, Dr. Kirtoyo, Ismail Sabri kini harus berdepan cabaran yang amat berat, sedangkan masa yang tinggal amat suntuk. Bukan sahaja perlu mengetuai perang melawan COVID-19, masa depan UMNO juga kini tergalas di bahunya. Sekiranya kerajaan Ismail Sabri gagal menangani pandemik ini, kata Kir, akibatnya akan ditanggung UMNO sendiri, bukannya parti-parti komponen PN yang lain. Kalau katakanlah dia gagal untuk berkhidmat cemerlang sebelum pilihan raya umum PRU akan datang, UMNO akan berada dalam kedudukan yang sangat-sangat buruk kerana kesalahan akan digalaskan di bahu UMNO, katanya ketika dihubungi semalam. PN akan lari dalam senario ini. Mungkin PN pun tak akan minta jawatan yang besar-besar kerana mereka tahu untuk pulihkan ekonomi dalam masa 6 ke 8 bulan adalah sangat sukar. Nampak gayanya rakyat dah tengok ke situ, walaupun kerajaan baru ini nanti kerajaan bersama PN, bukannya kerajaan UMNO, tapi beban itu dah bertukar kepada UMNO sekarang ini. Di lapangan, rakyat sedang melihat kepada UMNO sekarang. Jadi Ismail Sabri menggalas satu tanggungjawab yang berat dalam hal ini, dan UMNO juga sangat-sangat berharap pada dia juga tambahnya. Dia turut memetik janji Muhyiddin sebelum ini bahawa PRU akan diadakan selewatnya pertengahan tahun depan, menjadikan kerajaan baru Ismail Sabri nanti hanya mempunyai baki tidak sampai setahun untuk mengawal COVID-19 serta memulihkan ekonomi yang teruk terjejas akibat wabak berkenan sebelum PRU mungkin diadakan. Pelbagai tarik ramalan PRU dispekulasikan sebelum ini. Namun yang pasti Muhyiddin sendiri pernah berjanji bahawa PRU akan diadakan hanya setelah wabak COVID-19 reda dan dapat dikawal selain imuniti kelompok dicapai. Yang terbaru, bekas Perdana Menteri itu sebelum meletakkan jawatan, membuat aku janji bahawa PRU akan diadakan selewat-lewatnya Julai. Tetapi tidak dapat dipastikan apakah kerajaan Ismail Sabri ini nanti akan turut mengambil komitmen untuk merealisasikan aku janji berkenan. Dalam keadaan UMNO bukan pemegang kerusi majoriti berbanding PN di dalam kerajaan baru nanti, serta Ismail Sabri sendiri bukanlah Perdana Menteri yang juga Presiden Parti, kata Kir, tangan Ismail ibarat terikat untuk melakukan perubahan besar dalam kabinetnya nanti. Kita kena ingat, Presiden Ahmad Zahid Hamidi dulu tak setuju dengan dia soal kerjasama dengan PN. Presiden sokong dia mesti ada sesuatu yang diharapkan, sekurang-kurangnya hendak melantik ahli parti ke dalam kabinet. Mungkin kena tanya dia dulu. Oleh itu, Kir tidak menjangkakan perubahan besar akan berlaku dalam kabinet baru Ismail, kecuali beberapa portfolio yang mungkin akan dinilai berdasarkan prestasi sebelum ini. Muhyiddin terpaksa melepaskan jawatan pada 16 Ogos selepas 15 ahli parlimen UMNO menarik balik sokongan kepadanya, menyebabkan dia hanya mempunyai 100 sokongan ahli parlimen, kurang 11 untuk mencapai majoriti. Mereka dilihat sebagai kem Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang mahu memutuskan kerjasama dengan PN, sedangkan Ismail Sabri pula dilihat mengetuai sekumpulan ahli parlimen yang lebih besar termasuk daripada parti komponen BN yang memilih untuk kekal dalam pentadbiran PN sehingga ke akhirnya. Terdapat 220 ahli parlimen di Dewan Rakyat dengan 2 kerusi kosong. UMNO mempunyai 38 ahli parlimen, 37 daripadanya menyokong Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Syarat bersatu. Mengenai sokongan bersyarat PN atas sokongan kepada Ismail Sabri yang dikatakan mengundang kegelisahan UMNO, Kir tidak memandangnya sebagai satu perkara yang boleh sehingga menimbulkan masalah dalam kerajaan baru nanti. Cuma saja, kata bekas ahli MT UMNO itu lagi, mungkin ada syarat untuk juga boleh UMNO yang tidak mahu individu tertentu daripada parti tertentu yang dilantik menjadi menteri bagi menjaga imej kerajaan baru nanti. Kerana imej kerajaan adalah sangat penting sekarang dan imej kerajaan baru ini digelas oleh UMNO bukannya PN, tegasnya sekali lagi. Namun, akuinya, isu kluster mahkamah itu boleh mengganggu Ismail Sabri kerana memang ada sebahagian ahli UMNO yang mahu Najib Razak dan Ahmad Zahid dilepaskan daripada pertuduhan mahkamah.
Syarat dikemukakan Muhyiddin selaku pengerusi PN ialah Ismail Sabri mesti memastikan anggota kabinetnya berintegriti, amanah, bebas daripada sebarang pertuduhan jenayah mahkamah, menghormati prinsip pengasingan kuasa, melindungi kebebasan badan kehakiman, dan menjunjung konsep raja berperlembagaan. Isu ini akan menjadi semacam duri dalam daging dalam kehidupan Perdana Menteri baru kita lah. Bagaimana nak selesaikannya, saya pun tak tahulah itu, katanya. Di soal apakah kelemahan terbesar kerajaan PN terdahulu yang harus dibetulkan kerajaan baru di bawah Ismail Sabri, jawab bekas pengerusi Badan Perhubungan UMNO Selangor itu adalah cara menguruskan wabak COVID-19. Katanya kerajaan PN terdahulu terlalu memberikan fokus untuk memutuskan rantaian COVID-19. Sedangkan rantaian wabak itu mustahil dapat diputuskan 100%. Kir yang juga doktor gigi itu mencadangkan Ismail Sabri mengumpulkan pakar-pakar bagi membincangkan untuk mengubah strategi menangani COVID-19, termasuklah saluran peruntukan lebih bersasar bagi fasilitas dan kemudahan rawatan COVID-19, cara saringan dan sebagainya. Namun dia yakin Ismail Sabri akan dapat melakukannya dengan baik kali ini, memandangkan pengalamannya sebelum ini yang lama terlibat dalam pengendalian COVID-19 sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Kanan Kluster Keselamatan di bawah PN dahulu. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi, bye-bye.